inspirasi, inforia, Islami, semuanya di Kapsul Masa. Pada tanggal 22 Januari 2016, Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsa Kuala Lumpur telah mengadakan Majlis Pelancaran Akademi Al-Quran Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsa Kuala Lumpur 1437 Hijriah disempurnakan oleh Tuan Haji Paimuzi bin Yahya, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Majlis pelancaran tersebut diadakan selepas solat fardu asar. Antara pengisian program adalah tazkirah ringkas daripada Al-Fadil Ustaz Syekh Abdullah Al-Jahaf, mudir dari Rebat Al-Quran. Majlis penyampaian surat tawaran dan sijil watika kepada 11 orang guru pembimbing yang telah dilantik oleh Ahli Jawatankuasa Akademi Al-Quran Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan penyampaian sumbangan daripada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Datuk Rosyamno dan orang perseorangan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bekerja adalah suatu ibadah yang dinilai tinggi di dalam Islam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu wa qul i'malu, dan hendaklah kamu beramal, nanti akan dipamerkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan daripada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dibalaskan atas apa yang telah kamu kerjakan nanti pada hari kiamat. Bermakna ini adalah suatu suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seseorang itu beramal dan bekerja. Tips penjagaan kesihatan mental musim COVID-19. Penjagaan kebersihan dan kesihatan fizikal amat penting pada musim wabak COVID-19 yang melanda sekarang ini. Namun penjagaan kesihatan mental juga adalah sama penting, malah lebih penting lagi kerana wabak ini amat menjejaskan semua orang walaupun mereka tidak dijangkiti secara fizikal. Ketahuilah bahawa setengah individu itu berisiko untuk dijangkiti secara mental dan emosi serta menjejaskan tahap kesejahteraan dan kestabilan kesihatan mental mereka. Berikut adalah beberapa saranan bagi mengekalkan kestabilan tahap kesihatan mental dalam mengharungi wabak COVID-19. Sentiasa amalkan gaya pemikiran yang positif dan optimistik seperti mempercayai bahawa wabak ini adalah terkawal dan kita mampu untuk mengawalnya. Pastikan kekal dalam suasana emosi yang positif dan ceria dengan melakukan aktiviti yang disukai secara sihat dan produktif. Kekal aktif dengan corak kehidupan yang sihat dan jadikan ia sebagai satu pilihan gaya hidup rutin harian kita. Sentiasa kekal berhubung dengan rakan-rakan dan orang tersayang bagi mengukuhkan perhubungan yang sihat dan produktif. Jauhkan diri dari sebarang berita dan maklumat palsu kerana ia akan menjebakkan kita ke dalam suasana yang tidak tenteram. Jagalah kesihatan anda dan duduk di rumah. Teruskan bersama IKIM bagi mengetahui perkembangan terkini wabak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli توبة واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى فهب لي توبة واغفر
إلهي لستني الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لستني الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لستني الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لستني الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam inspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan alhamdulillah waktu ini anda bersama saya Nur Hayati Paradi menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Selasa. Hari ini semua orang bercuti, jadinya gunakan manfaatkan waktu cuti anda sebaik mungkin. Apapun nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat Wadah Pagi seperti tadi yang baru saja meninggalkan konti dan bersama dengan anda untuk 4 jam bersama dengan Lukman dan juga Sufian sebentar tadi. Alhamdulillah. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Hayati kerana kita akan mulakan pagi Selasa kita menerusi rancangan resolusi bakal bawakan tajuk berkenaan dengan usia yang berkat. InsyaAllah akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan fellow utama merangkap pengarah di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya secara langsung juga kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teruskan bersama Yati hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Aku musafir dunia, berkelana bukan lama. Segala indahnya dunia telah ku amati.
pada cinta hakiki. Hanya kerana bodohnya aku sangka kau kasih. Biar timur baratku kembara, gunung lautan ku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Tuhan saksi kalau usahaku mencarimu, kerana kasihmu abadi awal dan akhir. Mekaulah selalu agar dapat aku singkir cinta selainmu sepenuhnya dari hati. Bagaimana hati tak tergoda, bagaimana hati tak tergoda, di celah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Biar timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dari maksiat dan bersungguh-sungguh dalam bersuci dari segala macam kotoran. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam Islam, menjaga kebersihan sangat diutamakan. Ia juga merupakan salah satu langkah penting untuk menghindari wabak COVID-19. Pastikan anda mengamalkan langkah-langkah ini bagi mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Membasuh tangan dengan cara yang betul, membersihkan diri serta memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih. Penjagaan kebersihan diri dan persekitaran hendaklah menjadi keutamaan ketika ini dan pada bila-bila masa. Menjaga kebersihan juga merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh itu, marilah kita hindari penularan virus ini dengan memastikan penjagaan kebersihan setiap masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Resolusi untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Pada minggu ini kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan seorang lagi tetamu dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Saya alu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan fellow utama merangkap pengarah di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Masya Allah, dah masuk tahun 2022 dah kita. Dah bertemu kembali bersama dengan Doktor. Alhamdulillah, ini kali pertama untuk tahun 2022 bersama dengan Doktor Sani untuk perkongsian kita. Dan resolusi kali ini, Doktor nak bawakan tajuk tentang keberkatan pada usia. Masya Allah, terima kasih banyak Doktor kerana usahakan untuk dapatkan bawakan tajuk ini untuk sama-sama kita ketengahkan dan juga kita sama-sama fikir-fikirkanlah antara yang dikaji juga oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebenarnya mungkin awalan ini Doktor, kalau Doktor boleh kongsikan dengan rakan pendengar, ada orang yang umurnya panjang Doktor, melalui pelbagai cabaran dan peristiwa dan sebagainya disebabkan usianya yang panjang tersebut. Adakah ada kajian terhadap golongan tersebut Doktor? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan banyak terima kasih pada DJ Yati dan juga para pendengar setia kita yang bersama dengan kita walaupun hari ini cuti umum Yati. Ya. Jadi barangkali para pendengar kita dengan keluarga, dengan urusan masing-masing setia bersama kita. Jadi balik kepada soalan Yati tadi, kita sekarang ni sedang berhadapan dengan cabaran pandemik. Baru-baru ini pun sebahagian besar daripada kita ataupun kenalan kita terlibat dengan bencana banjir dan pelbagai lagi lah cabaran dalam kehidupan. Jadi waktu kita menghadapi cabaran-cabaran seperti ini, antara kajian yang selalu diapungkan dalam media adalah yang berkenaan dengan golongan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan usia yang panjang. Sebab golongan yang dikurniakan dengan usia yang panjang ini selalunya mereka melalui pelbagai cabaran lah. Jadi pandemik COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ni sebenarnya hanya salah satu daripada cabaran besar. Tapi kalau kita lihat mereka yang berusia 90 tahun lebih, 100 tahun, sebahagian daripada mereka pernah maksudnya berhadapan umpamanya dengan cabaran peperangan, Perang Dunia Kedua. Pernah berhadapan dengan pelbagai lagi cabaran yang lain yang sama hebatnya dan barangkali lebih hebat lagi daripada cabaran yang sedang dialami dalam konteks pandemik sekarang. Dalam Islam sebagai contoh Yati, dalam hadis Rasulullah SAW, seorang lelaki pernah bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, yang manakah antara manusia itu yang terbaik? Jadi Rasulullah SAW menjawab, yang panjang umurnya dan bagus perlakuannya, bagus amalannya, bagus perilakunya, iaitu man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian lelaki yang sama dia bertanya lagi, dia menyoal lagi kepada Rasulullah, maka yang manakah antara manusia itu yang paling jahat? Jadi Rasulullah SAW menjawab, yang panjang umurnya dan buruk amalannya ataupun yang jahat perbuatannya. Jadi ini satu hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Zanjawaih, At-Tabrani, Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Kalau kita lihat umpamanya antara karya yang besar dalam tradisi Islam iaitu Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada hadis yang serupa. Riwayatnya diungkapkan secara yang sedikit berbeza, iaitu kebahagiaan yang paling utama ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Ataupun dalam naskah Ihya yang lain, kebahagiaan yang paling utama ialah panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah ni macam yang kita tahu bukan sahaja ibadah khusus, tetapi juga ibadah yang bersifat kita membela keluarga kita, kita membangunkan masyarakat kita,
kita menjaga alam sekitar dan sebagainya, itu pun sebahagian daripada konsep ibadah dalam Islam. Saya tidak tidak pasti, ataupun setakat yang saya tahu tidak ada kajian secara khusus dalam dunia Islam amnya dan di Malaysia khususnya. Tapi kalau umpamanya ada satu buku DJ Yati iaitu yang bertajuk Longevity Project, yang mana dia merupakan satu rekasan kepada kaji selidik yang berdasarkan kepada temu bual, temu ramah dan juga data kesihatan yang dikumpulkan tentang lebih 1,500 peserta, yang mana ia dikumpulkan selama 80 tahun sejak daripada tahun 1921 di Amerika Syarikat. Jadi di sana dinyatakan banyak penemuan yang kadang-kadang mengejutkan tentang kesihatan, tentang umur panjang, dan ada satu bab itu dia kaitkan antara agama dengan kesihatan. Dia kata long life meets the afterlife begitu. Jadi kalau mengikut para penyelidik tentang usia yang panjang ni Yati, dinyatakan bahawa ada satu elemen yang dalam dunia sekarang ini kurang dihargai, tetapi dinyatakan amat menyumbang kepada usia yang panjang dan sihat. Mereka menamakannya sebagai geotranscendence. Geotranscendence ni adalah pandangan hidup ataupun pegangan hidup, falsafah hidup yang berteraskan kerohanian, yang mana dia lebih daripada sekadar percaya bahawa kita ideologi kebendaan. Maksudnya dia lebih daripada percaya tentang benda semata-mata ataupun materialism semata-mata. Dia juga lebih daripada kepercayaan yang bersifat rasional ataupun akal fikiran semata-mata. Jadi mereka menemui, umpamanya Profesor Peter Martin, dia mendapati dalam kajian ada ramai individu yang berusia lanjut, 100 tahun, 90 tahun, semakin mereka berusia, mereka semakin cenderung ke arah yang bersifat spiritual, yang bersifat kerohanian. Semakin tua, semakin matang, mereka lebih bersikap dengan sikap yang mementingkan perkara-perkara yang bersifat kerohanian. Dalam hidup mereka didapati lebih pasrah kepada kepercayaan agama tentang yang maha kuasa. Dalam bahasa kita Tuhan lah, dalam bahasa kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka dapati dalam kajian mereka ini sangat membantu dalam menghadapi peristiwa kehidupan yang di luar jangkauan manusia. Peristiwa-peristiwa kehidupan yang membingungkan, seperti bencana, seperti pandemik dan sebagainya, seperti peperangan dan sebagainya. Dan dengan kepercayaan seperti itu timbul sikap sabar, timbul sikap cekal, yang mana sabar dan cekal dan gigih ini merupakan ramuan usia yang sihat, dalam masa yang sama usia yang cergas. Sebenarnya Yati, kalau kita lihat, kalau kita kaji sirah para sahabat, sirah salafus salih, para ilmuwan Islam dan juga golongan sufi yang sebenar, kita akan dapati bahawa sebahagian besar daripada mereka itu memang dikurniakan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sirah umpamanya kita lihat Rasulullah SAW sendiri selalu ataupun pernah berdoa agar Allah memberkati usia pembantu baginda yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ni dia punya hidup itu dalam sejarah dinyatakan sehingga berumur 100 tahun. Dan kalau kita lihat sejarah, 100 tahun ini biasa diraih. Umpamanya tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Buraidah, Abu Ya'la Al-Mausuli. Kalau kita lihat ulama-ulama yang mencapai sehingga 90 tahun, orang-orang seperti An-Nabulsi, Abu Nuaim, Hakim Tirmizi, Hab Kirmani, Hasan Al-Basri, semua ni mencapai umur 90 tahun ataupun lebih. Dan tradisi Islam ini dia agak mengkagumkan para pengkaji lah Yati, sebab tokoh-tokoh yang kita sebut tadi sebagai contoh, mereka itu umur panjang, sihat walafiat, tapi zaman mereka tu bukan macam zaman kita ni, ada antibiotik, ada pembedahan, ada anestesia, ada vitamin.
Zaman kita ada sains pengetahuan tentang kuman mikrob, tentang patogen dan sebagainya. Zaman mereka tak ada ini semua, tapi mereka tetap sihat walafiat dan dikurniakan dengan usia yang panjang dan sangat matang. Ya Yati, terima kasih. Masya Allah, doktor, dia macam rasa ada kaitan ke tidak sebenarnya perkara-perkara kerohanian tu dengan umur yang panjang, macam doktor tadi dalam tajuk kita hari ni tentang keberkatan pada usia. Dan saya difahamkan juga ada dua faktor utama lah yang dikaji tentang usia yang panjang dan sihat ini, sihat walafiat ini, iaitu yang pertama tentang faktor keturunan genetik, dan keduanya semangat macam doktor cakap tadi lah, cekal dan gigih. Mungkin doktor insyaAllah lepas kita berhenti rehat ni, doktor akan kupaskan, mendalami lebih lanjut lagi berkenaan dengan dua faktor utama tersebut. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ketiga. Untuk anda rekan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Salamun salamun kamisikil khitam ala al-anbiya'il azamil kiram. Salamun salamun kamisikil khitam ala al-anbiya'il azamil kiram. Selawat dan salam, doa dan pujian ke atas junjungan Nabi yang mulia. Ke atas junjungan Nabi yang mulia. Engkau matahari di kala siang, engkau rembulan di waktu malam. Seisi dunia menatang cahaya, seluruh buana menyambut gembira. Penyelamat umat hidup sejahtera, penyelamat umat hidup sejahtera. سلام سلام كمسك الختام على الأنبياء العظام الكرام. على الأنبياء العظام الكرام. You are the sunshine, brightens the day. You are the moonlight, guiding your way. You came with the light to the entire world. You came with the light to the entire world. Peace be upon you, messenger of Allah. Peace be upon you, messenger of Allah. Ya Rasulullah. Habib Allah. سلام سلام كمسك الختام على الأنبياء العظام الكرام. سلام سلام كمسك الختام على الأنبياء العظام الكرام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم مرامي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد، فهل تسعدوني بصف الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام على الأنبياء
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Resolusi kembali bersiaran pagi ini bersama dengan sahabat pendengar. Menerusi rancangan ini, kita kongsikan tentang kajian berkenaan dengan keberkatan pada usia. Bersama dengan kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan fellow utama merangkap pengarah di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kajian telah pun berjalan, Doktor, kan? Masya Allah. Dan Alhamdulillah ada kajian-kajian lain juga Doktor telah kongsikan bersama kita betapa cakap tentang usia ini, dia adakah dia berkadar terus ataupun tidak sebenarnya dengan usaha-usaha lain. Dan tadi yang saya nyatakan sebelum kita berhenti rehat, ada dua antara faktor utama yang dikaji tentang umur panjang dan juga sihat, iaitu yang pertama faktor genetik ataupun keturunan, dan yang keduanya adalah bersemangat untuk meneruskan perjuangan kehidupan. Perjuangan hidup tu ada, disebabkan itu juga seorang itu akan ada usia yang panjang. Jadi mungkin doktor boleh kupas lebih lanjut lagi tentang itu sebab sangat-sangat menarik, doktor. Silakan. Ya, terima kasih Yati. Faktor tentang genetik ataupun keturunan itu biasa kita lihat jugalah. Jadi kalau setakat kita lihat literature ataupun kepustakaan dan persuratan tentang kajian yang berkenaan, mereka kata antara yang biasa kita jumpa di kalangan golongan yang berusia panjang 90 tahun, even bahkan 100 tahun, antara yang biasa kita dengar dan kita dapati adalah biasanya mereka akan kata, oh abang mereka pun usia panjang kan, kakak mereka pun usia panjang. Jadi dalam keluarga tersebut biasa didapati orang-orang yang dikurniakan dengan usia-usia yang panjang lah begitu, usia yang lanjut begitu, matang dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga ada satu lagi faktor yang menarik adalah didapati biasanya mereka yang berusia panjang ini dan sihat dan cergas, mereka biasanya didapati merupakan golongan yang bersemangat untuk meneruskan perjuangan hidup. Begitu mereka yang bersemangat untuk meneruskan perjuangan hidup. Jadi dia bukan orang yang yang mudah mengalah, orang yang putus asa, orang yang tidak mengambil berat. Biasanya mereka memang ingin hidup, ingin meneruskan perjuangan hidup. Mereka nak teruskan hidup mereka. Dia tak ada kata dia dah bersedia ataupun dia dah lebih baik dia mati, dia dah tak peduli dan sebagainya. Maksudnya dia masih mendapati bahawa kehidupan itu sesuatu yang menarik. Bermakna. Dan mereka masih lagi memerhatikan dengan teliti apa-apa yang berlaku dalam kehidupan. Biasanya ini kita dapati sikap seperti ini di kalangan orang-orang muda, Yati. Biasanya bila orang dah semakin berusia, dia semakin sudah tidak peduli tentang kehidupan. Tapi berbanding dengan itu, maksudnya golongan yang dikurniakan dengan usia lanjut ini biasanya mereka tidak, macam kita kata tadi, tidak putus asa. Mereka masih merasakan apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang penting. Mereka masih merasakan hidup itu sebagai sesuatu yang sangat bermakna dan sangat bererti bagi mereka. Kalau kita bandingkan dengan pandangan alam Islam, Yati, dalam pandangan alam Islam, kalau kita banding dengan apa yang disebut sebagai transcendence tadi, dalam pandangan Islam dia memang ada keyakinan kepada Allah Ta'ala, dan keyakinan itu bukan sekadar keyakinan dalam hati tetapi juga disertai dengan doanya, dengan zikrullah,
dengan peribadatan yang luas macam yang kita nyatakan tadi, dengan ketakwaan ya. Jadi ini semua dia akan memberikan kesejahteraan yang mendalam sebenarnya, walaupun dalam menghadapi pelbagai cobaan dan juga dugaan dalam hidup. Sebab apa? Sebab bila hati tu dia bahagia, dia bersedia secara yang sangat baik untuk kesihatan dan juga kehidupan. Tetapi sekiranya hati dan kalbu yang bersifat rohaniah itu dia sakit, sebenarnya dia akan menyebabkan rasa sakit juga pada badan, ya, pada roh. Bahkan dia akan mungkin merebak rasa tak sedap itu kepada ahli keluarga, kepada masyarakat, bahkan kepada alam sekitar. Alam sekitar rosak sebab hati dan kalbu insan itu rosak sebenarnya. Jadi bila kita bercakap dengan tentang risiko berhadapan dengan kematian, jangkitan, kehilangan pekerjaan, pendapatan, bagi orang Islam yang faham, yang dikurniakan dengan kepahaman oleh Allah Ta'ala tentang agama Islam, tentang Al-Quran, maka dia ingat peringatan Al-Quran bahawa tidak ada satu bencana pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dalam keadaan dia ditimpa bencana, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, kepada kalbunya. Petunjuk ini maksudnya dia akan bersabar, akan meneruskan kehidupan, akan terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya. Sebab itu dalam Islam dia ada tauhid, ya, dia ada tawakal. Ini semua sebenarnya sangat membantu dalam kita menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. Maksudnya bila datang malapetaka itu akan ditangani dengan tauhid. Akan dilihat sebagai dugaan daripada Yang Maha Esa. Akan kembali kepada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan kembalinya kita kepada Allah Ta'ala akan menghilangkan penderitaan yang kita hadapi itu. Jadi barangkali itu dulu. Masya Allah. Maknanya penting juga. Maknanya itu memang adalah correlation ataupun hubung kaitnya tu kan, doktor. Cuma mungkin dua lagi faktor lain, doktor. Antara faktor sikap sehari-hari kita, faktor cara hidup kita. Mungkinkah ada sedikit pencerahan tentang itu yang boleh menyumbang kepada keberkatan pada usia tu, doktor? Itulah biasanya kalau kita berbincang atau kita melihat kajian, biasanya orang kata seseorang itu mungkin dikurniakan usia yang lanjut ataupun usia yang sihat hingga tua, 90 tahun, 100 tahun dan sebagainya, kerana mereka tidak minum arak, saya contohkan, mereka tidak merokok, mereka beriadah sebagai contoh, ya. Mereka ada sahabat-sahabat yang yang baik umpamanya. Mereka mudah mengelakkan tekanan jiwa, ya. Tetapi itu dia macam amalan harian yang betul, satu yang merupakan amalan-amalan harian yang sihat. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya asas ataupun dasar kepada itu adalah macam kita katakan tadi, dia punya pendekatan dia dalam hidup dia, cara dia hidup. Maksudnya kesusahan dan suasana yang sukar itu memang datang dari masa ke semasa, tetapi cara mereka menanggap dan memberikan reaksi kepada kesusahan dan suasana yang sukar, itu sebenarnya yang menyebabkan amalan-amalan yang baik dan sikap yang baik itu datang. Sebab kalau kita fikirkan peristiwa dan kejadian yang dianggap musibah dan bencana itu, dia sebenarnya biasanya dia datang, dia tidak lama, dia tidak lama, mungkin dalam masa 2 tahun, 3 tahun, ya. Sebagai contoh pandemik, mungkin kalau banjir itu kesannya katakan dalam masa 6 bulan sebagai contoh. Tetapi cara kita menangani dan menanggapi perkara tersebut itu yang akan kekal. Kadang-kadang ada orang yang dia ditimpa bencana menyebabkan dia minum arak, dia banyak merokok, dia tak beriadah,
dia memutuskan tali persahabatan sebagai contoh. Betul. Ya. Bila contohnya memutuskan tali persahabatan, kawan yang hilang itu dia tak ada ganti. Kalau seseorang itu minum arak ataupun terlibat dengan dadah, dari masa ke semasa dia akan semakin teruk. Betul. Tetapi bencana yang menimpa dia mungkin sudah tak berlaku lagi. Betul. Sudah hilang. Jadi sebab itu biasanya para pengkaji melihat di samping amalan-amalan harian yang baik, sebenarnya kita juga perlu ada asas pandangan alam, ya, pegangan hidup yang kokoh yang akan dapat menangani dan juga menghadapi suasana sukar yang sementara untuk hidup yang lebih panjang dalam suasana yang sihat dan sejahtera, insyaAllah. So itu pentingnya pada cekal gigih macam Dr. Sabri tadi, maknanya semangat untuk meneruskan kehidupan itu. Dan insyaAllah kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk sahabat pendengar, kita akan kongsikan sikit lagi hujung ni tentang keberkatan pada usia. Untuk ada jangka mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah.
Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Resolusi. Hari ini kita bincang-bincang berkenaan dengan keberkatan pada usia dan bersama dengan kita yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun merupakan fellow utama merangkap pengarah di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, kita sampai hujung-hujung jugalah bila kita bincang-bincang berkenaan dengan keberkatan pada usia ini, Doktor. Mungkin ada sedikit pesan-pesan Doktor ataupun sedikitlah perkongsian kesimpulan untuk tajuk keberkatan pada usia ni, Doktor. Silakan. Terima kasih DJ Yati dan para pendengar setia kita. Tadi pun semasa kita menunggu tadi di siarkan hauqalah kan, maksudnya kita bacalah haula wala quwata illa billah itu sebagai satu petunjuk. Tapi dalam masa yang sama juga ada petunjuk yang lain sebagai tambahan juga supaya kita ini bersikap dengan sikap yang sabar, bersikap dengan sikap yang sabar dalam kita menempuh kehidupan. Moga-moga kehidupan itu dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan istirja, DJ Yati. Sebab dalam surah Al-Baqarah itu Allah Taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ini satu perintah untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Dan orang-orang yang sabar ni siapa pula? Mereka dikenal pasti ataupun didefinisikan sebagai orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka punya cogan kata adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dinamakan sebagai istirja. Maksudnya bila ditimpa musibah, petunjuk kepada kita adalah supaya kita yakin bahawa segala sesuatu berasal daripada Allah. Bila dia berasal daripada Allah, maksudnya kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu berpegang kepada petunjuk agama dan juga akal yang sihat. Sebab itu umpamanya dalam kawasan yang sedang dilanda wabak, agama memberikan panduan kepada kita supaya dilarang keluar dari kawasan yang sedang dilanda wabak, ataupun kalau kita daripada kawasan luar untuk masuk ke kawasan yang dilanda wabak. Jadi itu petunjuk. Kemudian wa inna ilaihi raji'un. Bila kita keluar daripada bencana, kita kembali kepada Allah yang Maha Pelindung. Kembali itu kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuknya, kembali kepada agamanya, kepada cara hidup yang diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan dalam ayat yang sama, Yati, kita dijanjikan akan mendapat keberkatan yang sempurna, akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita akan diberikan petunjuk untuk meneruskan kehidupan dengan sabar, dengan cekal, dengan gigih. Maksudnya kalau kita faham secara yang bertentangan, orang yang gagal untuk menjiwai hakikat yang sama, mereka akan rasa gusar, mereka akan rasa marah, mereka akan rasa panas hati disebabkan oleh musibah yang melanda. Dan kalau golongan yang kedua ini, maksudnya mereka akan gagal dalam meraih kebaikan daripada bencana. Jadi seharusnya sebagai kesimpulan, bencana itu dilihat sebagai cabaran yang boleh mendorong kita untuk meningkatkan kehidupan rohaniah kita dengan sikap sabar dan tekun dan berhati-hati dan juga gigih dan juga cekal. Sebaliknya kalau kita gagal bersikap dengan sikap yang demikian, maka kita akan kekal dalam perasaan
kesal dalam perasaan marah dan sebagainya. Terima kasih. Masya Allah. Memang betul lah. Maksudnya formula kehidupan ni, kita ada perkara berlaku untuk kita lebih diberkati dalam usia adalah kena banyakkan bersabar, kena banyakkan berdoa, solat kepada Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih banyak doktor untuk kongsian pada hari ini, sangat bermanfaat untuk sama-sama kita memanfaatkan usia yang Allah jadikan sebagai sebagai modal untuk kehidupan kita. Terima kasih banyak doktor, sampai bertemu lagi lain masa insyaAllah doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terangilah ku dengan nur iman-Mu. Hanya Engkau tempat aku berserah. Mohon maghfirah di dalam syahdu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosaku. Laksana buih di laut memutih, hanyut ditelan gelombang nafsu. Hari-hari yang telah aku lalui, ingin ku tinggalkan, terus bersemadi. Ingin aku kembali kepada fitrah insani, tak sanggup ku jelajahi rimba duniawi. Bebaskanlah diriku dari dibelenggu dosa noda nafsu durjana. Terimalah taubatku ya Allah, pimpinlah daku ke jalan redha-Mu. Moga sinar-Mu terangi hidupku di dalam kegelapan. Aku kan kembali padamu Rabbi, menghadap-Mu ya Rabbul Izzati. Segala ketentuanku pasrahkan di hujung penghayatan. Ingin aku kembali kepada fitrah insani, tak sanggup ku jelajahi rimba duniawi. Bebaskanlah diriku dari dibelenggu dosa noda nafsu durjana. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosaku. Laksana buih di laut memutih, hanya ditelan gelombang nafsu. Wahai Tuhan yang Maha
take using public facilities such as public restrooms or toilets for granted at times. After all, we usually do not have to clean them. If we had to clean them, how would that change our treatment of them? Let us see some ways we should act when using public restroom facilities. Flushing a toilet is just one part of keeping your stall tidy. It's essential to wipe down the toilet seat for the next occupant. After all, the cleanliness of the seat reflects directly upon you. Avoid throwing paper towels or splash water all over in public restroom. Bear in mind, restrooms don't clean themselves, so when you make a huge mess, someone has to clean it up. It only takes a few seconds to make sure your paper towel you wiped your hands with ends up in the trash instead of the floor. Sinks are for washing your hands, not the rest you. When you splash water all over, someone has to mop it up. Plus, you risk someone slipping and falling on a wet floor. Kids left unattended will most likely make a mess. It is not cute and funny, and it makes the toilet unusable. And in worst cases, a plumber needs to be called. Most restrooms come equipped with baby changing tables. This is where parents will change their babies. Make sure you dump in your baby diaper into the bin. Throwing waste products around in the restroom is just plain rude. The restroom should be left in as good as or better condition after you use than it was before you entered. Always wash your hands with soap after conducting your business. You and everyone who uses public facilities can do their part to keep public restrooms clean. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Inspirasi, Inforia.